Hari ini kita masuk pula bab yang seterusnya, iaitu apakah dia ciri-ciri golongan yang selamat ini. Golongan yang berpegang pada sunnah Nabi SAW dan jalannya para sahabat. Itu golongan selamat ini, golongan Al-Quran, berpegang pada sunnah, mengikut kefahaman para salafus salih. Para salafus salih maksudnya para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in yang mengikut jalan-jalan mereka. Itu kita kata golongan yang selamat. Dia kata pertama, golongan yang selamat jumlahnya sangat sedikit di tengah banyaknya umat manusia. Pastinya golongan yang selamat ni dia bukan yang majoriti. Bukan yang majoriti. Minoriti lah maksudnya. Sebab Allah kata dalam Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit je di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Allah Ta'ala sebut juga dalam Al-Quran, wa in tuti' aktsara man fil ard. Kalau kamu ikut kebanyakan manusia di muka bumi ini, yudhilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kalau kita tengok tajuk ni, orang kata betul ke Ustaz, bukankah majoriti? Tak, kita tengok umat dunia sekarang 6 bilion. Daripada 6 bilion tu berapa ramai yang Islam? Mungkin 1.5 bilion kita kata. Daripada 1.5 bilion berapa pula Syiah? Kita potong setengah lah, ataupun mungkin kita potong lagi berapa ratus juta. Daripada Syiah pula kita potong pula siapa yang akidah liberal, siapa yang akidah khawarij, siapa yang penyembah kubur, siapa yang jadi yang tinggalnya, jadi mereka pasti menjadi yang minoriti berbanding dengan umat manusia keseluruhannya. Habis tu Ustaz, ada setengah orang berhujah, bukankah Nabi kata kita kena ikut al-jamaah? Ini biasa dia punya syubhat. Maka kita kena ikut jamaah muslimin. Kita dah huraikan dahulu, jamaah maksudnya dia dua. Kita sebut ahli sunnah wal jamaah. Kita kena ikut sunnah, ahli sunnah dan jamaah. Jamaah maksudnya apa? Jamaah tu apa dia? Jamaah itu sahabat. Kan Nabi kata alaikum bil jamaah. Nabi kata alaikum bil jamaah, kata kamu berjamaah. Jamaah pada zaman Nabi kata maksudnya ialah jamaah para sahabat, maksudnya akidah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Yang kedua, jamaah yang kedua kita bincangkan dahulu ialah sekumpulan umat Islam yang berada di bawah satu kepimpinan muslim. Maksudnya jangan kita keluar daripada ketaatan pada seorang pemimpin muslim selagi mereka berjalan di atas jalan Islam, selagi mereka tidak melakukan kufur yang bawah, selagi mereka bersolat dan selagi mereka tidak melakukan kufur yang jelas yang menyebabkan mereka terkeluar dari Islam. Jadi al-jamaah sini maksudnya apa? Ialah jamaah para sahabat. Itu akidah para sahabat. Sebab tu para ulama kita dahulu bila dia kata hendaklah kamu berjamaah walaupun kamu berseorangan. Macam mana pula dari jamaah tapi seorang-seorang? Betul tak? Kalau kita ikut logik, ya betul, nak berjamaah tapi seorang-seorang, macam tak kena, macam bertentangan. Betul tak? Janganlah kamu makan tempe, bersamalah kamu dengan makan lontong, tapi jangan makan tempe. Mana boleh? Dalam lontong tu ada tempe, ada sayur. Hendaklah kamu makan rendang tapi jangan makan santan. Mana boleh? Dalam rendang tu ada santan. Jadi dia kata hendaklah kamu atas jamaah walaupun kamu bersorangan. Nampak macam naqid, macam bertentangan, betul tak? Jadi tak bertentangan, sebab dia kata berjamaah itu ialah mengikut jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum walaupun kamu bersorangan. Ini bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Huzaifah al-Yaman. Kan Huzaifah al-Yaman pernah tanya Nabi, pernah menyampaikan sebuah hadis. Nabi kata apa? Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan an aqa'a fi. Manusia dulu suka tanya Nabi SAW benda yang baik, tapi aku suka tanya benda yang tak baik sebab aku takut terjatuh dalam benda yang tak baik. Faham tak? Macam kita tanya apakah benda yang tak bagus, macam Ibn Mas'ud tanya apakah dosa yang paling besar. Kemudian Huzaifah kata, ya Rasulullah, dulu kami ni duduk dalam jahiliah,
kemudian engkau datang bawa kebaikan ini, bawa akidah sunnah, ahli sunnah, bawa akidah yang sahih, adakah selepas kebaikan ini ada keburukan? Lepas kedatangan Nabi, lepas Nabi wafat ada keburukan? Nabi kata, ya, akan berlakunya sesuatu yang tak baik, syar. Betul tak? Yang berlakulah lepas kematian Rasulullah SAW, berlakunya pembunuhan Uthman, berlakunya pembunuhan Sayyidina Umar radhiyallahu an, berlakunya pembunuhan Sayyidina Uthman, berlakunya pembunuhan Sayyidina Ali. Tiga-tiga kena bunuh, Khulafaur Rasyidin. Keluarnya ajaran-ajaran seperti Syiah yang menuhankan Ali, keluarnya ajaran seperti Khawarij, seperti keluarga ajaran seperti Qadariyah menolak qada dan qadar, keluarnya ajaran Murji'ah yang menolak amal. Kemudian Huzaifah al-Yaman kata, ya Rasulullah, adakah lepas kejahatan ini ada kebaikan? Dia kata, ya, lepas jahat ni akan berlakunya kebaikan. Ya, betul, berlakunya keluarnya Khalifah Umar Abdul Aziz, berlakunya kehebatan dalam ilmu hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, apa semua penulisan hadis yang hebat, berlakunya para ulama yang pertahankan akidah ahli sunnah ni. Dan dia kata, ada tak lepas kebaikan tu pula kejahatan? Dia kata, ya, ada. Dia kata, ya Rasulullah, kalau kami sempatlah lalu pada zaman tersebut, apa yang nak buat? Itu berlaku ketika manusia dalam pincang, confused. Kita confused pasal SIS, kita confused pasal sistem Islam, kita confused pasal kes macam-macam kes nak sebut, bahaya pula ni kan, kes liwat 2.0, kes macam-macam. Kita confused kat luar sana. Kita confused dengan grup yang nyanyi joget-joget ni, kejap nampak baik, kejap nampak jahat, kejap nampak baik, kejap nampak jahat. Kita confused dengan puak yang nampak macam keras macam je, seluar dia senting je, janggut dia lebat je. Nampak? Confused dengan grup pula. Nampak tak? Kita sentiasa dalam kebingungan. Tapi Nabi SAW, seperti kita sebut pada yang kuliah-kuliah lepas, Allah sangat penyayang ke atas hamba-Nya. Lebih sayangnya seorang ibu kepada anaknya, lebih sayangnya seorang manusia kepada diri dia sendiri. Manusia kita sayang diri, kadang-kadang kita rosakkan diri kita sendiri. Rokok, tak tidur malam, tengok bola sampai 3-4 pagi, boleh merosakkan badan. Makan tak diet macam saya ni. Nampak, kita sayang diri kita, tapi kadang-kadang kita mesti rosakkan diri kita. Betul tak? Allah SWT, dia sayangkan kita lebih daripada kita sayang diri kita sendiri. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada umatnya. Pasti mereka tidak akan meninggalkan kita di dalam kebingungan. Oleh itu, bila Huzaifah katanya, ya Rasulullah, lepas berlakunya zaman tadi, keburukan tadi, jika berlakunya zaman keburukan tadi, apa yang nak kena buat? Nabi kata, alzim jama'ah. Tetap kamu berada di atas akidah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan di bawah kepimpinan umat pemimpin Islam. Tetap juga. Lalu dia kata, ya Rasulullah, apa kalau tak ada jamaah macam mana? Maksudnya kalau tak ada orang langsung yang pegang kepada akidah para sahabat, dan tak ada pemimpin umat Islam, dah jatuh macam kat Syria sekarang, dah jatuh macam kat Tunisia, dah jatuh macam dekat Mesir, dah jatuh macam kat Afghanistan. Iaitu kamu berpeganglah dengan akidah tadi, walaupun kamu berseorangan, dan i'tazil al-firqa kullaha, tinggalkan semua grup-grup tadi. Nampak tak? Tinggalkan semua grup-grup yang mengconfusekan kita. Tinggalkan IS, tinggalkan SIS. IS tu tambah S kat depan jadi SIS pula. IS Daulah Islamiah, SIS Sistem Islam. Tinggalkan grup tu yang semua. Alzim al-jama'ah, walaupun i'tazil firqa kullaha, tinggalkan semua firaq, pegang kepada akidah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, walaupun Nabi kata, walaupun kamu berseorangan, walaupun kamu terpaksa makan kayu. Kita alhamdulillah, kita belum sampai zaman tu, dan kita tak naklah hidup zaman tu pun. Kita dah kata, biar kita masuk zaman tu, biar kita test iman. Tak payah, jangan. Biarlah kita hidup zaman sekarang ni. Kita nak mengaji aman, kita tak tahu zaman fitnah nanti macam mana. Kita tak tahu bila berlaku zaman fitnah nanti, kita nak solat pun terpaksa solat menyorok dalam rumah. Ini bukannya kata-kata kita sini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini bukannya satu bentuk
nak nakut-nakutkan sebab datangnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ni. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah bersabda pada para sahabatnya. Nabi kata, "Uhsuli kam yalfidhul Islam." Uhsuli, dalam riwayat Bukhari, "Uktubuli kam yalfidhul Islam." Tuliskan kepadaku, tuliskan bagiku berapakah ramai orang yang telah masuk Islam. Sekali para sahabat kata, "Ya Rasulullah, atakhafu alaina wa nahnu baina 600 wa 700?" Ya Rasulullah, adakah kau rasa takut tentang kekuatan umat Islam sedangkan kami pada masa itu 500 orang ke 600 orang? Dari riwayat lain 1,500 orang. Dari riwayat lain kata 800 orang. Jadi para ulama bincang kenapa 1,500 kalau campur laki, perempuan, kanak-kanak. Kenapa 800 semua dah laki? Kenapa 500 yang boleh berpergi perang? Maksudnya para sahabat, dia 500 pun dia dah rasa kuat. Ya para sahabat, 500 boleh kalahkan 50,000, 100,000 boleh. Apa kata Nabi SAW? "La'allakum an tubtalau." Mana tahu nanti satu masa nanti kamu akan diuji oleh Allah SWT, akan diberi ujian oleh Allah. Apa kata sahabat? "Fabtulina." Dan memang kami telah diuji. Uji masa bila? Datangnya pemimpin yang jahat ketika namanya Hajjaj bin Yusuf bin jahat. Hajjaj ni dia tak benarkan solat jamaah selagi dia tak sampai tempat tu. Dan dia selalu melewat-lewatkan solat. Solat zuhur dah dekat-dekat macam nak asar dah. Tapi dia kata tak boleh buat jamaah lagi selagi aku tak sampai. Oh, punyalah dia punya jahat dia tu. Ikutkan pemimpin yang ada sekarang pun tak jahat. Husni Mubarak tak jahat macam tu. Jangan solat, melainkan dalam aku sampai. Sehingga sembahyang Jumaat sangat lewat. Sembahyang Jumaat patutnya 12.30 kalau negara Arab kan. Dia sembahyang Jumaat dah dekat-dekat asar dah. Jahatnya Hajjaj. Sehingga para sahabat kata, Rasulullah buat macam mana? Nabi kata sembahyang dekat rumah. "Fabtulina hatta la yaj'alur rajul minna la yusalli ar-rajul minna illa sirra, hatta ja'alur rajul minna la yusalli illa sirra." Sehinggalah bila kami diuji dengan ujian tersebut, tak dapat seorang itu salat melainkan dia terpaksa bersalat diam-diam di rumah. Yang berlaku pada zaman Hajjaj tersebut, kata Nabi SAW, pada sahabat kata, "Ya Rasulullah, kalau dapat pemimpin macam tu apa nak buat?" Dia berkata, "Kamu salat diam-diam kat rumah, kemudian kamu baru pergi masjid jemaah dengan Hajjaj tadi. Kalau tak keluar nanti dia bunuh pula." Oh, dia kata, "Oh, dia ni ulama sekian-sekian tinggalkan berjemaah dengan aku, dia menentang aku ni, dia bunuh." Lepas tu Ibn Abbas keluar. Sedangkan dia dah solat kat rumah, kemudian dia baru. Saya nak katakan, patah balik pada tajuk kita yang awal tadi. Tajuk kita yang awal, bahawa akan timbul waktu ujian di mana semua orang akan berada dalam keadaan yang kekacauan, confused, tak tahu mana yang betul. Apa yang kita kena buat ketika itu? Alzim al-jamaah, tetap dalam jamaah, tetap dalam akidah ahli sunnati wal jamaah. Tapi itu bagi orang yang mengaji lah. Orang tak mengaji akidah ahli sunnah wal jamaah, tak kenal usul akidah ahli sunnah wal jamaah, tak kenal tauhid, agak-agaknya bila timbul fitnah macam tu, dia boleh faham ke tak boleh faham. Terus termasuk datang satu grup ni macam semangat, dia semua macam nak berjihad, dia semua dia pun ikut, tengok-tengok rupanya bukan. Nampak macam grup ni Masya Allah memperjuangkan hak asasi wanita, masuk rupanya bukan grup sesat. Nampak pula grup ni Masya Allah macam nak perjuangkan ahli sunnah wal jamaah yang asli, tengok bukan, rupanya pergi kutuk apa semua. Nampak confused. Tapi kalau orang tak mengaji akidah, dia tak tengok, oh ini grup ni liberal ni, nampak ciri-ciri bau liberal tu dah jumpa dah tu. Dah boleh bau. Kalau kita belajar akidah, takkan nampak benda ni. Tak kena mengaji, dapat menapis semua benda-benda yang kotor-kotor karat-karat ni untuk dibersihkan. Tapi kita kena haji usul al-sunnati wal jamaah. Sebab itulah bila bertimbulnya fitnah ini, yang perlu dirujuk siapa?
ulama yang kibar, ulama yang besar, rasikh, yang kita tahu pendapat dia dalam isu-isu sebelum ni tepat. Ya, bila pendapat dia seperti isu sebelum ni, ketika isu orang semua masuk, dia kata jangan masuk grup ni. Tengok betul, lepas dah berlaku fitnah, dah turun terbalik apa semua, dah habis, dah hancur negara tersebut, tengok betul apa yang kata syekh tersebut. Ini ulama yang kita perlu ikut dalam masalah ni. Seperti yang saya sebut dulu lah, macam kes di Mesir dulu, ketika Syekh Salih Fawzan Al-Fawzan kata jangan keluar, jangan lawan Husni Mubarak. Bukannya jangan lawan tu maksudnya kita redha dengan kejahatan yang dia buat, bukan. Tapi Husni Mubarak belum lagi taraf kufur kepada Allah. Yang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, selagi pimpin tak jatuh kufur, jangan jatuhkan dia bukan cara yang syar'i, tak boleh jatuhkan cara syar'i. Aku semualah manusia ketika tak dengar ini fatwa ulama kerajaan, kata, nampak dia kata ini fatwa ulama kerajaan, ini fatwa ulama yang duduk kat dalam hotel bayar dapat 50,000 daripada kerajaan Saudi. Ini fatwa ulama yang tak pedulikan hal nasib rakyat. Pandai dia kata macam tu. Bila berlakunya benda tersebut, dah orang semua dah jatuh, Husni Mubarak jatuh, apa jadi? Ya betul lah, Mursi naik. Aku kata inilah kemenangan Islam. Semua kata ini kemenangan Islam. Tengok 3-4 bulannya Syekh dia faham kalau orang pemimpin Islam yang naik, dia kata orang Amerika apa semua musuh-musuh Islam ni akan attack. Dan tak berapa lama lepas tu siapa naik? Sisi naik. Bila Sisi naik melakukan kekejaman yang lagi lebih teruk daripada Husni Mubarak. Syekh Sulaiman tepat tak kata dia sebelum ni? Jangan lawan dulu. Sebelum ini kuliah-kuliah ahli sunnah hidup dengan begitu bercambah-cambah dekat Mesir. Sekarang tak boleh dah. Dulu walaupun Husni Mubarak itu kita kata taklah bagus sangat, tapi sempadan itu masih lagi boleh lagi, terowong-terowong tu masih boleh lagi hantar kepada Gaza. Sekarang Sisi dia pergi bom sebelah tu dan letak semua kita kebal kat area tersebut. Lalu mereka lawan sekali lagi, lawan Sisi pula. Sisi lagi kejam. Syekh Sulaiman kata sekali jangan keluar. Nak menjaga darah umat Islam. Darah umat Islam tu mahal harganya. Baik dia tahu Sisi ni sangat kejam, nak keluar tak mampu nak lawan dia, jangan keluar, dia bunuh. Bila sekali lagi Syekh Fawzan keluar fatwa ni, dia kata tengoklah ini fatwa, sekali lagi lah alasan yang sama, ini fatwa ulama tak perlu nasib rakyat apa semua. Lepas tu bila dah jatuh, bila dah teruk sangat kena, ketua pemimpin diorang kata undur, jangan lawan lagi dah. Sama macam fatwa Syekh Fawzan tadi. Dia kata tak, ini kita ada strategi. Syekh Fawzan tadi bukan strategi ke? Subhanallah. Akhirnya jadilah apa yang telah terjadi ni sekarang. Ekonomi tak bertambah baik, kehidupan rakyat tak bertambah baik, hak asasi makin buruk. Kalau dia kata nak pakai hak asasi tersebut, nak pakai istilah hak asasi itu, kuliah-kuliah ahli sunnah ditutup. Dan tidak ada beberapa banyak masjid saja yang ada kuliah ahli sunnah. Dulu bercambah dengan baik. Sekarang ni mana lagi syar, mana lagi teruk? Mana lagi teruk? Lepas tu bila saya kata tadi, patah balik, bila berlakunya fitnah sebegini, yang perlu dirujuk siapa? Ialah kibar, ulama-ulama yang rasikh. Bukan yang semangat-semangat ni. Yang rasikh, yang bertindak atas dasar ilmu, yang dia faham situasi, dia faham Al-Quran dan Sunnah, dia faham situasi yang ada, dia faham usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, dan alhamdulillah fatwanya tu Allah Ta'ala redai. Jadi kita kata golongan yang selamat ni golongan yang sedikit. Jadi janganlah kita rasa susah hati kalau jadi orang yang sedikit. Dalam banyak-banyak orang, tak semua yang ada simpan janggut. Tak ramai-ramai orang, tak semua yang datang kuliah, betul tak? Bilangan dalam kelas ini menunjukkan bahawa memang ahli sunnah tu sedikit. Bila buat konsert ramai, betul tak? Tak kisahlah konsert Islam ke, konsert tak Islam ke, penuh. Baru ni ada orang post video kan, nyanyi lagu Asmaul Husna, siap ada orkestra lagi. Sedang Liza nyanyi.
Tu ada macam choir lelaki pun la ilaha illallah. Siapa dia tengok dah? Tak tengok lagi, tengok kat Facebook saya. Subhanallah, bila tengok tu nak meleleh air mata saya tengok. Ini ke Islam. Tak tengok lagi, macam tengok lagi. Itu Sabri dia tunjukkan video tu. Nyanyi lagu Asmaul Husna macam dalam gereja. Dulu pernah berlaku satu masa dekat Indonesia. Sekarang ni benda yang sama tu berlaku dekat Malaysia. Na'udzubillah min dzalik. Jangan kita rasa sedih dengan golongan yang sedikit. Wala tagtar bikasratil halikin. Jangan kamu tertipu dengan banyaknya orang yang binasa. Dan jangan pula kamu rasa sedih dengan sedikitnya orang berada dalam kebenaran. Jangan rasa macam Allah mak, kita seorang-seorang je. Orang lain kubur, orang lain semua tengok muka main tinggi 2-3 kaki. Siap ada mama hijau, siap tulis lagi, ada bunga lagi atas, ada batu kerikil putih-putih tu ambil import mana tak tahu. Kita ni kubur biasa rata je, tengok keliling. Orang lain kata tengoklah tu haji tu, dia tak sayang mak dia, kubur dia tengok macam tanam kucing. Dia tu, dia dah kata kita macam tu. Kita pun dah susah hati, bang, buatlah bang. Orang kata kita dah keliling kampung kata. Jangan tertipu. Jangan ikut majoriti, jangan ikut orang ramai. Ikut sunnah Nabi SAW walaupun kamu berseorangan. Ikut kefahaman yang sahih. Okey. Tentang keadaan mereka, Rasulullah SAW bersabda, tuba lil ghuraba. Keuntungan besarlah bagi orang yang ghuraba, yang asing. Yang asing maksudnya orang yang dagang lah, orang yang tiba-tiba datang kampung kita tak kenal. Bukan makhluk asing ya. Bukan dengan hadis ni maksudnya kita kena buat pelik. Orang lain pakai tudung biasa, kita kena pakai tudung yang ada tuncak macam ni. Itu bukan. Itu bukan. Maksudnya kita kerana kita ikut sunnah kita nampak pelik. Bukan maksudnya kita suruh jadi pelik. Ingat hadis ni. Memang budaya Jepun ialah budaya yang suka uniqueness. Kalau kita dari psikologi, budaya Amerika dan budaya Jepun, dia suka uniqueness. Dia kata kita tak boleh sama setiap orang. Kalau sama kita kata bosan lah, macam boring lah. Kita mesti bawa something different. Itu tengok orang sebagainya, orang mukbang macam ni, dan dia orang respect pun, mantap dia kata. Kan pernah sekali tu orang yang tattoo muka macam satu muka dia tattoo. Dia nak masuk negara Arab mana tu, negara Arab tahan dia. Sekali kecoh lah media Amerika kata, nampak ni negara ni tidak mengiktiraf uniqueness, tak mengiktiraf hak individu untuk berbeza. Itu yang jadi mahkamah semalam membenarkan lelaki pakai baju perempuan. Wa na'udzubillah min dzalik. Kita buatlah sembahyang hajat banyak-banyak. Hajat lah, buatlah qiyamul lail banyak-banyak, berdoa kepada Allah. Ini kebinasaan yang pertama, bukan, dan seterusnya bagi golongan yang umat Islam kat Malaysia ni. Menghalalkan perbuatan lelaki memakai pakaian wanita, menghalalkan yang haram. Menghalalkan yang haram. Okey. Jadi kat ahli kata tubalul ghuraba, maka beruntung besarlah bagi orang yang asing, iaitu asing disebabkan ikut sunnah Nabi, bukan asing sebab apa. Dia tengok semua orang tak pakai hijab, dia seorang je pakai hijab, dia terasing. Itulah maksud dia. Dia tengok orang dalam grup semua tak sembahyang jemaah, maka dia sembahyang jemaah. Itulah maksudnya. Dia tengok orang semua dalam grup semua makan tangan kiri, dia je seorang makan tangan kanan. Sunnah. Kalau kita makan kat hotel, makan steak, pisau dengan garpu kan, garpu tangan mana? Tangan kiri. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Kalau kat hotel kan, kita Muslim pusing tangan, potong tangan ni, masuk tangan kanan, sunnah. Dia kata, salah lah, you tak ikut etiket lah, table etiket pun. Kita kata, lantaklah table etiket, tak table etiket, sunnah Nabi SAW. Ganjil lah kau, fatuba lil ghuraba. Maka kita kata, berbahagialah bagi orang yang ganjil. Berbahagialah bagi orang yang ganjil. Sebenarnya ada awal lagi hadis ni kan, bisa dengar kan, hadis tu kata bada'al islamu ghariban. Islam tu bermula dengan asing. Masa Nabi SAW datang bawa dakwah Islam, semua terkejut.
Bada al-Islamu ghariban, Islam datang mula-mula dalam keadaan ganjil, orang semua terasa pelik. Wa sayaudu ghariban kama bada, maka dia akan kembali menjadi asing macam mana dia mula balik, macam sekarang lah. Suatu nanti dalam hadis Nabi SAW, di akhir zaman nanti, di akhir betul-betul sebelum kiamat, hadis riwayat Tabrani dan lain-lain, dia kata ketika itu manusia tidak ada, tak tahu solat, tak tahu zakat, mereka hanya kenal Allah saja. Yang kenal Allah ni pula golongan yang tua-tua saja. Sehingga dia katakan pada Huzaifah, wahai Huzaifah, apa nak buat dengan kalimah Allah tadi? Dia kenal Allah aja. Itu pun dia warisi belatuk nenek moyang dia, dia kenal nama Allah. Dia kata kalimah Allah tu lah yang akan menyelamatkan mereka daripada azab api neraka. Maksudnya pada zaman tersebut, kalau kenal Allah itu pun dah cukup lah untuk masuk syurga. Sebab dah teruk sangat fitnah. Dan bila sini mati, dah tak ada orang kenal Allah, ketika itulah berlakunya hari kiamat. Dia kata la taqumus sa'ah wa man fil ardi yaqulu Allahu Allah. Tidak akan berlakunya hari kiamat selagi di dunia ini ada orang mengucap Allah Allah. Maksudnya orang kenal Allah. Masa hari kiamat nanti orang semua tak kenal Allah dah. Sebab apa? Nabi kata apa? Dalam hadis sahih, Nabi kata syirarun nas, orang terburuk sekali ialah man adrakahumus sa'ah wa hum ahya, iaitu orang yang sempat jumpa hari kiamat. Itu orang jahat. Dan orang yang menjadikan kubur itu sebagai tempat sembahan. Menjadikan kubur sebagai tempat sembahan, itu dua manusia paling buruk. Maksudnya orang yang jadikan kubur tempat sembahan tu perangai dia sama macam orang ke akhirat ni, orang kiamat. Sebab hari kiamat tidak akan berlaku ke atas orang yang beriman. Ingat ni, dia takkan ada orang tengah hafal Quran tiba-tiba berlaku kiamat, tak ada. Jadi mustahil kiamat 2015. Itu setengah-setengah cerita. 2015 ke 14? 15 ke 14, tak ingat lah. 2015 dia kata. Hafiz banyak lagi, apa semua. Nabi Isa pun tak keluar lagi. Nabi Isa akan menetap sampai 40 tahun. Jadi itu tak benar. Jadi Islam bermula sebagai asing dan kembali menjadi asing. Itu baru Nabi sambung. Fatuba lil ghuraba, maka beruntung besarlah bagi orang yang asing. Apa maksud orang yang asing ni? Nabi dah huraikan dah. Iaitu orang yang salih di lingkungan orang banyak yang berperangai buruk. Salihuna fin nas fi unasin su'in kathir. Orang salih, orang yang salih ketika manusia semua jahat. Jadi boleh tak kata manusia tu jahat? Boleh lah. Sebab ada orang kata kita tak boleh kata orang tu jahat, dia ada juga perangai yang baik. Kita tak boleh kata orang tu baik, sebab dia juga ada perangai jahat. Ini akidah liberal Syekh. Kalau dia minum arak, kita kata dia baik ke jahat? Jahat. Yalah betul lah, dia perangai baik juga, dia kuat sedekah, tapi dia minum arak tu dia jahat tak? Dia jahat. Dia mukmin tapi dia fasik. Senang, selesai masalah. Dia mukmin yang fasik. Dia sembah berhala, kafir. Dia beriman tapi dia menentang hukum Islam, menzahirkan kebencian terhadap Islam, dia munafik. Selesai cerita masalah. Kita pakai lafaz yang Nabi dah pakai. Okey, kat sini kata salihun, orang yang soleh. Soleh itu maksudnya apa? Orang soleh, orang yang beramal soleh lah, betul tak? Apa itu amal soleh? Soalan pula. Soalan ni kadang-kadang orang kata, dia kata aku beramal soleh. Apa itu amal soleh? Sabri dah dapat jawapan lah. Dia datang kuliah, Sabri tak boleh jawab, orang lain kena jawab. Soleh tu, amal soleh tu, apa itu amal soleh? Syekh, tafadhal. Perintah Allah. Ya betul, perintah Allah. Dia amal soleh tu ialah perintah Allah lah, terkonfirm lah, menjalankan perintah Allah. Tapi dia kata amal tu amalan soleh, dia sedang membuat amalan yang soleh. Jadi kita kata ukuran amal soleh ada dua syarat. Ini makruf. Amal soleh ada dua syarat, iaitu dia niat yang betul, niatnya ikhlas. Yang kedua, ikut sunnah Nabi SAW. Senang dia sebenarnya amal soleh tu. Apa itu amal soleh? Amalan yang dia buat, pertama ikhlas kerana Allah. Yang kedua, ikut sunnah Nabi, ikut syarak.
muwafaqatu syara', bertepatan dengan syarak, bertepatan dengan sunnah Nabi SAW. Kalau ibadah khusus, ibadah mesti dia ikut dalil. Kalau ibadah umum mesti dia tidak bersalahan dengan dalil. Itu maksud dia. Contohnya sebab apa? Banyak orang soleh tu ikut dia punya soleh dia, ikut dia punya takrifan soleh. Asal duduk tengah panas ni macam baru ni, bila Pahang menang dia berjalan daripada mana tu? Satu pakcik tu kan, dia nazar berjalan daripada mana dah berpuluh kilometer. Itu bukan nazar. Nazar dalam bentuk ibadah. Berjalan kaki bukan ibadah. Jalan kaki tu ibadah apa? Hindu. Jalan kaki ni ibadah masa bila? Bila masa jalan kaki ibadah? Bila pergi masjid, bila sa'i, itu ibadah. Adapun kau pergi mana tu? Beribadah. Mana? Jalan kat luar, pusing 3 round kampung ni. Saya sedang beribadah. Itu kan beribadah. Itu jogging. Itu mana yang harus. Tapi saya berzikir, Ustaz. Ya, berzikir. Tapi berzikir itu ya tambahan. Tapi saya niat berjalan untuk menyiapkan badan supaya saya kuat ibadah. Ya, tapi itu bukan ibadah khusus. Itu ibadah umum. Benda yang harus diniatkan kerana Allah itu dipanggil ibadah umum, bukan ibadah khusus. Jadi kita katakan barakallahu fikum, ada dia dua. Kita kata niatnya betul dan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada setengah orang kata kita nak buat konsert amal lah Ustaz. Konsert amal Palestin. Kita panggil artis A, kita panggil artis B, perempuan lah ni. Kita panggil Siti Fulan, kita panggil Ustazah Fulan, kita panggil ni, semua pun pakai tudung, pakai make up 3-4 inci, lepas tu depan nyanyi lagu Islam, Palestin, perjuangan, dekat depan orang lelaki yang ramai. Niat dia apa? Untuk kutip untuk Palestin. Mana boleh, haram. Dia nampak tak? Dia niat dia nak amal soleh tak? Niat dia betul, dia nak amal soleh. Tercapai tak amal soleh? Tak capai, tak bertepatan dengan syarak. Walaupun niat dia betul. Ada orang yang buat Masya Allah ikut sunnah, semayang Allahu Akbar, tangan tak terada semua, baca. Tapi rupa-rupa nak tunjuk kat mak mentua dia, bakal mak mentua dia. Yang dia tu sunnah. Pak mentua dia, bakal mak mentua tu sunnah. Dia pun tunjuklah yang dia sunnah. Kalau semayang rumah, semayang cincai je. Ini juga tak dikira sebagai amal salih, kerana niat dia tak ikhlas. Jadi patah balik kat sini, apa itu orang yang asingnya itu orang yang salih, yang ikut sunnah Nabi SAW dan ikhlas menjalankannya. Dalam kebanyakan manusia yang banyak, man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Dengar ni betul. Kalau kita dengar hadis ni, kita takkan rasa sedih. Allah, kenapalah Ustaz Sunnah punya tak sampai 70,000? Kenapalah like kat YouTube Ustaz Sunnah 500 je? Like dekat Ustaz yang pelik-pelik ni 70,000, 100,000. Kuliah dia melempar-lempar. Kuliah Ustaz Sunnah, alah 40 orang, 20 orang. Sebab apa? Mayyasihim. Siapa yang menderhakai mereka, siapa yang menolak mereka lebih ramai daripada yang mentaati mereka. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukanlah kita tak suka ramai, bukan. Tapi ini hakikatnya. Sebab manusia dia tak suka, dia suka ikut hawa nafsu. Bahkan kadang-kadang sebagai orang yang mengaji agama pun dia suka dengar apa yang dia nak dengar. Bila tu ustaz ni lain, tu tak datang lah. Dia pula yang tapis ustaz tu. Nampak tak? Tu yang hebat ni orang zaman sekarang, yang nak murid zaman sekarang, dia yang tapis ustaz. Jadi ustaz tapis dia. Pada zaman dahulu Imam Syafi'i datang dengan Imam Malik pergi test Imam Syafi'i, baru masuk kelas dia. Zaman sekarang lain, anak murid test guru. Okey, sebelum masuk dia tanya. Saya pernah ada tempat tu dia tanya, "Ustaz, saya nak tanya dulu ni." Oh, dia tanya dulu. Saya nak jemput kelama jatuh kelas saya, Ustaz tanya dulu. Ustaz ni sekarang ni kan ada Syiah, ada Wahabi, Ustaz ni ada terlibat. Dia tanya kita. Subhanallah. Sabar je lah. Tak apa. Ini kata
man ya'sihim akthar man yuti'uhum. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala memuji mereka dengan firman-Nya, wa qalilum min ibadiyash syakur. Sikitlah hamba-Ku yang bersyukur. Apa kaitan syukur pula ni? Sebab syukur itu mesti datang dengan 3 syarat syukur. Syarat syukur mestilah mengiktiraf dengan hati, mengucapkan dengan lisan alhamdulillah, dan dengan badannya dia menjalankan perintah-perintah Allah. Itu baru maksudnya orang yang bersyukur. Bukannya syukur sekadar mengucapkan alhamdulillah. Sebab tu bila orang tak faham masalah ini, dia baru buat album pun disebut alhamdulillah, syukur kepada Allah. Album kita yang terbaru dah keluar, yang kita buat kat US dulu. Nampak tak? Tak kena. Sebab dia melanggar syariat Allah, menggunakan nikmat Allah yang Ta'ala berikan, mata, badan, telinganya pada maksiat, kemudian dia bersyukur. La haula wala quwwata illa billah. Syukur dengan kita kena taat dengan badan. Sebab tu Nabi kata, wa qalilun min ibadiyash syakur. Orang ucap alhamdulillah banyak tak? Banyak orang ucap alhamdulillah. Kadang-kadang tu siap doa lagi, alhamdulillahilladzi at'amana. Dia pakai macam ni semua, ni nak terkeluar dah. Tapi bila baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar, baguslah baca doa. Bukan saya kata tak bagus baca doa, alhamdulillah. Dah tak baca doa lagi bagus. Tapi sekarang ni kamu makan itu, kamu gunakan makanan kamu itu untuk bermaksiat kepada Allah. Kamu belum lagi bersyukur. Kamu belum lagi bersyukur. Tuan-tuan rahimakumullah, kita punya badan ini, ibadah yang kita lakukan tak mampu untuk membayar satu pun nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau kita gunakannya untuk maksiat kepada Allah. Seperti disebutkan dalam banyak riwayat-riwayat, walaupun riwayat ini tak dipastikan kesahihannya, tapi dinukilkan dalam kitab Jami' Ulumul Hikam, hadis riwayat Ahmad dan lain-lain. Kisah macam mana seorang lelaki pada Bani Israel beramal 70 tahun. Lalu di akhirat Allah Ta'ala kata, masukkan dia ke dalam syurga dengan rahmatku. Kata, ya Allah, jangan masukkan syurga kerana amalanku. Maka ditimbanglah dengan sebiji mata yang dia ada. Nescaya amalan dia 70 tahun tu tak dapat membayar nikmat mata, sebiji mata yang dia telah diberikan. Bayangkan, dengan amal yang punya banyak tu, nak bayar nikmat mata pun tak boleh. Apatah lagi kalau digunakan jasad dan tubuh badannya pada maksiat kepada Allah, apa lagi tinggal pada dia? Sebab tu kita kena fahamkan kepada adik-beradik kita, anak-anak kita, isteri-isteri kita, suami-suami kita tentang masalah syukur ini. Syukur dengan hati, syukur dengan mulut, alhamdulillah. Ini biasa manusia dua ni dah ada. Tapi dia lupa yang ketiga, syukur itu dengan ketaatan, menggunakan perintah, menggunakan segala nikmat Allah dalam menambahkan ketaatan kepada Allah. Tak salah ada rumah besar untuk menambah ketaatan. Tak salah nak pakai handphone iPhone 6 ke, nak pakai Z3 ke, tak ada masalah. Nak pakai iPad macam mana canggih sekalipun, tak ada masalah. Nak pakai kereta macam mana, hybrid tak hybrid, kita dapat kereta hybrid tadi kan, hybrid ke tak hybrid ke, tak ada masalah. Cuma semua benda ini untuk menambah ketaatan kepada Allah, sebagai tanda syukur kepada Allah. Kalau tidak, dia akan termasuk dalam ancaman Allah yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Alhaakumut Takathur. Dengar ni betul. Ini kata Syekh Abdul Karim Al-Khudair. Kita mengaji dulu, kita tafsirkan surah ini. Kata, setiap nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu bukan untuk menambah ketaatan kepada Allah, maka dia akan termasuk di dalam ancaman Allah Ta'ala tadi, Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Jadi tak kisah pakai apa pun, pakailah baju yang bagus, pakai handphone yang canggih, pakailah duduklah rumah yang besar, duduklah kereta yang besar, tapi semuanya untuk menambah ketaatan kepada Allah. Itu maksud syukur secara ringkas. Jadi pertama, kita golongannya sedikit. Sebab pertama, yang mengaji itu sedikit, yang belajar itu sedikit. Seperti kata Ibn Qayyim, memang ilmu itu Allah Ta'ala khaskan kepada orang yang Allah Ta'ala telah pilih. Kalau ilmu ini suatu yang murah, mesti semua orang dapat, betul tak? Sebab ilmu ni suatu benda yang mahal. Orang yang terpilih oleh Allah, sebenarnya ditaufik oleh Allah Ta'ala sahaja yang dipilih-pilih untuk menuntut ilmu. Yang kedua,
Golongan yang selamat banyak dimusuhi oleh manusia. Ini satu lagi orang takut ni. Kalau ustaz kan dah mengaji tinggi-tinggi, orang musuh dengan kita pula. Baik tak payah ngaji. Terbalik pula dia. Sebab apa? Difitnah dan dilecehkan dengan gelar dan sebutan yang buruk. Macam ustaz kita kena. Sebab apa mereka dimusuhi? Sebab tadi kita terpatah balik pada manhaj tadi kan, Ahli Sunnah mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Ahli Sunnah mengajak kepada Tauhid. Ahli Sunnah ajak orang berjihad. Ahli Sunnah mengajak kepada kebenaran dan mencegah kemungkaran. Pasti musuh-musuh yang ni semua akan benci dia. Ajak kepada Quran dan Sunnah. Orang tak pegang Quran dan Sunnah, orang berakidah dengan akidah liberal akan benci. Mula dia katakan, inilah dia orang yang macam ni orang yang jumud. Dia pegang Quran dan Sunnah style 1300 tahun dulu, dia kata. Ni macam cerita ini Islam cakap. Dia kata yang suruh pakai faraid, dua lelaki, satu bahagian lelaki, satu bahagian perempuan. Lelaki sah depan, perempuan sah belakang. Ini fiqh orang zaman jahiliah. Yang ikut kita fiqh zaman moden. Ialah zaman tersebut kerana awalnya perempuan tak ada kedudukan. Jadi at least perempuan dapat juga satu. Namun sekarang tak. Kena bagi sama rata. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Zaman Nabi memanglah zaman orang laki dominan. Sebab itulah laki jadi imam. Namun sekarang tak apa. Aminah Wadud jadi imam perempuan tu. Bila kita kata benda ni tak betul, benda ni heresy, yang kita kata. Benda ni bercara bentuk untuk menentang Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dia kata apa? Tengoklah. Dia pun musuh kita. Dia kata tengoklah dia. Puak-puak yang ekstrim ni. Puak-puak ekstrim, Salafi Jihadi, Wahabi, Pumpang, semua kena. Golongan kedua pula Syiah. Golongan Syiah kita, Syiah ni akidahnya sesat. Akidahnya syirik kepada Allah, mempertuhankan Ali, memusuhi sahabat, mengatakan Quran tak lengkap, mengatakan pemimpin itu boleh jatuh dengan suka hati. Akidah Syiah. Maka orang Syiah pula kata, tengoklah ni, puak-puak ni nampak nak memisahkan umat Islam. Kita dah aman, umat Islam ni satu. Dia guna slogan dia. Orang Syiah bila datang ke bumi Ahli Sunnah, dia akan pakai slogan orang Islam tu satu. Orang Islam tu satu akidah, kenapa kita nak berpecah belah? Bila kita duduk negara dia, orang Ahli Sunnah tu yang dibunuh. Lihat di Iraq, lihat di Iran. Mana ada masjid Ahli Sunnah dekat Tehran? Pergi bandar Tehran, kalau jumpa satu masjid Ahli Sunnah, saya belanja dia makan. Tak jumpa masjid Ahli Sunnah. Tapi dia datang bumi Malaysia, dia datang bumi Afrika, dia datang Mesir, datang Bahrain, dia datang Yaman, dia pakai slogan apa? Kita umat Islam satu akidah, ucap la ilaha illallah. Kenapa nak memisah-misahkan antara Syiah Sunni? Yang suka memisah-misahkan ni ialah Wahabi. Wahabi lagi kena. Itulah suratnya mereka hantar. Pernah baca tak? Surat orang Syiah, Persatuan Syiah Malaysia hantar pada Agung. Dia kata puak yang suka memisah-misahkan ni puak Wahabi, puak ini. Dia kata kita menzahirkan akidah mereka yang sebenarnya. Lalu kita pun dimusuhi. Dah musuh lagi. Puak yang ketiga pula musuh, iaitu golongan yang penyembah-penyembah kubur. Kita tak boleh doa kepada Allah, doa terus kepada Allah, jangan doa kepada makhluk, jangan doa dekat kubur, jangan doa dekat wali. Allah Ta'ala kata apa? Berdoa kepada Allah Ta'ala terus. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Bila kamu minta tolong kepada Allah. Bila kamu minta pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak, tengoklah puak-puak ni tak suka wali. Dia tuduh kita tak suka wali pula. Lalu dapat lagi gelaran. Satu lagi, sekali lagi Wahabi lagi. Yang ketiga pula. Yang keempat pula, golongan kita kata kita fiqah ni, kita tak semesti kena ikut mazhab Syafi'i, ya. Ada sesuatu masalah, kita disuruh untuk mana ikut dalil yang lebih kuat. Walaupun bersalahan dengan pendapat mazhab kita. Lalu golongan ta'assub mazhab pula musuh. Tengok buat-buat ni, tengok dia benci mazhab Syafi'i, dia tuduh kita benci mazhab Syafi'i. Siapa buat ni? Wahabi. Dah lagi pula. Ahli maksiat pula kita kata mana boleh kita membiarkan majlis Oktoberfest dibuat terbuka-terbuka ni, minum arak terbuka-terbuka ni. Nak minum arak, minum diam-diam dalam rumah, sudahlah.
Terbuka depan orang ramai, orang Islam, anak-anak kita pergi jalan, nampak orang minum arak tepi-tepi jalan dengan begitu bangga sekali minum. Kita kata mana boleh pergaulan pula patut dihalang. Tengok nak buat ekstrim. Lagi musuh lagi. Sebab kita kata orang yang pegang pada sunnah Nabi SAW pasti akan dimusuhi. Hatta ada setengah tu pula pasal selawatnya pun dimusuhi. Seorang sahabat kita, dia naik kereta, dia pergi outstation kawan ni baca selawat Tijaniyah, selawat ini, selawat itu. Sahabat ni kata, kenapa kau tak pakai selawat Nabi je? Kan senang, selawat Ibrahimiyah, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamid, kan tentu yang selawat yang terbaik. Seperti kata sahabat kan, ya Rasulullah, salam kami tahu cara pada engkau bagi salam, assalamualaikum ya Rasulullah, tapi selawat macam mana? Nabi ajar pun selawat, kamu tak pakai yang tu. Dia kata, ni kau dah kena virus ni. Dia kata, kau dah kena virus W tu. Virus W. Nak pakai selawat Nabi. Aku ajak kau pakai selawat Nabi pun dia dapat virus ke? Aku ajak kau selawat Nabi. Iyalah. Maka kita nampak tak? Dia akan dimusuhi. Orang yang pegang ahli sunnah wal jamaah pasti akan dimusuhi. Bila dimusuhi, dia akan difitnah pula. Difitnah tak sayang Nabi. Satu. Bila kita kata, janganlah buat majlis puji-puji lebih-lebih macam ni, buat konsert-konsert macam ni, tak sayang Nabi. Ni yang aku duduk selawat bila pagi-pagi sampai sekarang ni, selawat salam ni apa dia? Tak sayang Nabi. Dia mengaji Sahih Bukhari, mengaji Sahih Muslim, mengaji kitab Sittah, tak sayang Nabi. Mengaji tafsir, mengaji Quran, mengaji akidah, tak sayang Nabi. Dia kata sayang Nabi mesti buat konsert. Dulu tak sayang Nabi. Dituduh pula ejen Yahudi pula. Dituduh pula apa? Ulama kerajaan pula. Bila kita kata tak payah, tak perlu bangkit, jatuhkan, pimpin dengan cara yang macam tu tak betul. Ulama kerajaan, fitnah ulama kerajaan pula. Lalu dia buat poster, dia tampal lah muka kita sekali sama ramai. Poster ustaz yang tak boleh ambil ilmu padanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, mesti dia akan difitnah. Bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul mursalin, difitnah majnun, syair. Itu sebagai majnun, gila, syair, sabi'ah, bodoh, dan macam-macam lagi gelaran yang sahir, tukang sihir. Abu Bakar As-Siddiq dituduh, Umar dituduh, para sahabat dituduh oleh orang Syiah sebagai sabi'in dan macam-macam. Lepas zaman Ali, orang ikut sunnah tu dituduh sebagai sabi'in. Ahli sunnah pada awal dituduh sebagai menjisimkan Allah. Dituduh sebagai al-hashawiyah, orang yang suka bincang benda-benda kecil, dia kata. Orang yang bodoh. Apa dia orang ni sibuk takbir macam ni ke takbir macam ni, ada setengah tu. Bila mengaji solat kita, takbir sunnah ni macam ni sama bahu ataupun tinggi sikit, yang ni sama dengan bahu. Itu baru sunnah. Ada orang kata, apalah puak-puak ni sibuk macam ni, orang dah naik ke bulan dah. Ini telinga saya sendiri dengar. Datang ke rumah seorang ustaz tokoh Islam terkenal kat Malaysia ni. Minta maaf lah. Bila kita pergi, kawan saya ni, anak dia ngusik saya, ngusik bapak dia. Kata, Pak, inilah dia ustaz yang ni. Itu apa ni? Apalah puak-puak ni sibuk lagi takbir macam ni. Orang dah sampai ke bulan dah. Mana lagi besar, takbir ke orang sampai bulan? Saya tanya soalan. Mana lagi besar di sisi Allah? Orang naik ke bulan ke orang takbir? Orang takbir lagi besar. Allah Ta'ala kata dalam Quran, salat rak'atai qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih besar daripada dunia dan segala seluruh isinya. Apa lagi penting naik bulan ke takbir? Takbir lagi penting. Orang tak faham masalah ni. Disebut, dikiaskan dengan masalah orang kafir boleh naik ke bulan apa semua. Tak penting. Kalau zaman Nabi tu, Nabi tak sampai ke, Nabi sampai Isra Mi'raj kan. Para sahabat tak sampai bulan pun. Adakah jadi lemahnya para sahabat tak sampai bulan? Tidak. Bukannya akhirat dalam kubur dia tanya kamu dah sampai bulan ke belum? Kami ikut sunnah Nabi. Dan ditanya nanti, man nabiyuk? Makanya soalan man nabiyuk tu nak tanya siapa Nabi kamu, bukan nak tanya nama. Kalau soalan sekadar tanya nama, orang kafir dah boleh jawab dah. Orang kafir sebelah kubur dia jawab. Aku jawabkanlah, Muhammad. Sebab dia kaji buku Islam lagi bagus, orang kafir.
Jadi soalan dalam kubur, man nabiyuka, siapa nabi kamu, bukan nak tanya pasal nama. Sebenarnya kat dunia dulu, engkau ikut mana ni sebenarnya? Lepas tu kita sibuk pasal takbir macam ni ke, bukan takbir macam ni, bukan takbir macam ni, bukan takbir macam ni. Sebab kita nak ikut sunnah Nabi SAW. Dalam kubur nanti Allah akan tanya, man nabiyuk, nabi mana yang kamu ikut ni? Maksudnya petunjuk mana, petunjuk nabi mana yang kamu ikut? Dia tanya, man rabbuk, siapakah Tuhan kamu? Bukan tanya Allah. Orang kafir pun tahu Tuhan Allah, dia kata kan. Sebagai orang kafir tu bandar lagi, jual beli, cakap saya jual, saya beli ya. Dia tahu pula hukum mazhab fiqh Syafi'i. Kan? Saya jual ya, saya beli. Orang kafir Cina kat Melaka tu, kat Cheng tu. Beli beras, beli gula. Saya jual lah. Oh, tahu mazhab Syafi'i tu. Maksudnya faham. Dia tahu Tuhan Allah. Kau tanya anak-anak orang kafir semua, siapa Tuhan Islam? Allah. Siapa Nabi dia? Muhammad. Siapa tahu? Jadi isu dia bukan nama. Isu dia, kita kata man rabbuk, siapakah Tuhan kamu? Maksudnya Tuhan mana yang kamu dahulu menyembah, yang kamu tunduk dan patuh memberikan sepenuh ketaatan kepadanya, iaitu Allah. Man dinuk, apakah agama kamu? Maksudnya dengan apakah kamu dahulu di dunia itu kamu berpegang sebagai cara hidup kamu. Bukan sekadar tanya nama, agama. Dalam IC dah tulis ada agama apa. Orang kafir tengok IC Islam, apa malaikat sebut tanya, tengok IC dah tahu, malaikat dah tahu. Tapi nak tanya dulu kat dunia dahulu, kamu ikut syariat apa? Syariat apa sebagai hukum Islam? Sebagai hukum, sebagai mentadbir, kamu taharah, kamu salat, kamu mentadbir negara, dalam kamu menghukum orang, itu Islam. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Ma rabbuk apa Tuhan kamu? Tak kisah. Tak kisah man ke ma ke, kita tanya orang kafir tahu ma rabbuk, apakah Tuhan kamu. Tak ada dalil bahawa yang akan ditanya kelak adalah ikut sunnah Nabi SAW. Ikut sembah siapa? Bukan dia naik bulan, tak naik bulan. Nampak, dia musuhi lagi, kerana kita nak ikut sunnah Nabi SAW. Okey, nasib mereka seperti nasib para Nabi yang dijelaskan dalam firman Allah. Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Jadi kalau ustaz tu tak ada musuh, semua orang suka. Liberal suka, Syiah suka, Khawarij suka. Maksudnya ustaz tu ada problem. Dalil juga bahawa para nabi ini membongkar kesesatan setiap grup yang sesat, betul tak? Nabi membongkar golongan musyrikin. Al-Quran membongkar golongan munafik, membogilkan golongan munafik. Cuba baca surah At-Taubah. Kalau kelas tafsir, buka kelas tafsir surah At-Taubah. Membongkar macam mana Allah Ta'ala membongkar perangai orang munafik sebiji-sebiji. Lepas Allah Ta'ala kata dalam Quran, orang munafik itu takut diturunkan kepada mereka ayat untuk menjelaskan tentang perangai mereka sebenarnya. Dalil bahawa seorang doa, seorang da'i, seorang pendakwah, seorang pencetus ummah, seorang pencetus ummah, seorang da'i itu perlu juga membongkar kesesatan grup tadi. Grup sistem Islam dia kena bongkar. Kita bukannya dakwah ahli sunnah, umat Islam bukan macam dakwah Kristian. We spread love. Tak kisahlah kau macam mana perangai pun, love. Kau pakai seksi-meksi dalam pergi gereja pun tak apa, love. Kau perangai macam mana pun, love. Ya betul, Islam cinta antara mencintai. Nabi kata tidak akan masuk syurga hatta tu'minu. Tak akan syurga sehingga kau beriman. Dan kamu tak akan beriman sehingga kamu cinta mencintai, hatta tuhibbu. Nabi sebutlah hadis yang sahih. Tapi bila ada penyimpangan, disuruh kita untuk membongkar penyimpangan tersebut. Oleh sebab kita membongkar penyimpangan tersebut, maka kita pun dimusuhi. Betul tak Nabi membongkar penyimpangan orang yang menyembah berhala kan? Walladzina yad'una min dunillah ma yamlikuna min qitmir. Yang kau sembah daripada Allah Ta'ala ni tak memiliki walaupun kulit kurma. Wa in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kamu doa pada mereka, bukan boleh dengar pun doa kamu. Walau sami'u mastajaba lakum.
Dan kalau dia dengar pun dia tak boleh memberi apa hajat pada kamu, tak boleh memenuhi hajat kamu. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirkikum. Dan hari kiamat mereka akan kufur dengan perbuatan kamu. Dia akan tolak perbuatan kamu. Dia akan declare perbuatan kamu dengan perbuatan kafir, iaitu sembah berhala tadi. Wa ma yunabbi'uka mithlul khabir. Dan tidak akan beritahu kamu tentang benda ini melainkan Allah Taala saja. Dalil jelas bahawa Quran membongkar kesalahan orang-orang yang syirik kepada Allah. Jadi kita juga membongkar perbuatan orang yang syirik kepada Allah. Bila kita bongkar kesalahan, maka adalah musuh-musuh tauhid itu akan benci. Begitu juga Nabi SAW macam tu juga dulu. Itu Allah Taala dalam Quran, dan kami jadikan pada setiap Nabi itu musuh, iaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia. Ada syaitan manusia tak? Betul, syaitan manusia tu bukan yang kita nampak dia ada tanduk, tiba-tiba nampak ekor, bukan. Dia minna wa min bani jildatina, kata Nabi SAW. Dia antara kita, dan juga antara cakap macam kita juga, manusia biasa. Tapi mengajak kepada kekufuran, mengajak kepada syirik, mengajak kepada bid'ah, mengajak kepada maksiat, mengajak kepada akhlak yang buruk. Ini syaitan. Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain. Dia bisik. Nak dengar ke ustaz tu? Ustaz tu kan betul sangat. Syaitan lah tu. Kau nak pergi kuliah kat Rawang tu, ustaz tu lain macam. Dia kata tak boleh buat kubur tinggi-tinggi. Kita dah buat kubur lama, atuk nenek kita dah buat dah. Atuk nenek kita sesat ke? Oh, ada. Syaitan. Contohnya lah, bukan semestinya. Contoh. Mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Syaitan, antara ciri-cirinya, betul disebut oleh kitab Al-Ashqar, dunia alam jin dan syaitan. Syaitan dia tak kata, marilah kita meminum arak. Bukan. Dia akan hiaskan, marilah kita relax, chill. Chill tu dengan apa? Chill dengan minum arak lah. Marilah kita sayang Nabi. Sayang Nabi dengan macam mana? Kita pergi kubur Nabi, kita minta kat Nabi. Marilah kita menghormati para ulama. Macam mana menghormati para ulama? Kita berdoa padanya, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, sempurnakan hajat kami. Dia akan hiaskan. Dia akan hiaskan riba itu dengan bunga. Dia akan hiaskan percampuran lelaki perempuan sebagai hubungan yang baik antara satu manusia sama lain. Dia kata, kenapalah kena asing lelaki perempuan ni? Bukankah Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alna, kami telah jadikan apa ayat tu? Kami menjadikan kamu ini min dzakarin wa untha, kami menjadikan kamu lelaki dan wanita supaya kamu kenal-kenalan. Jadi apa salahnya pergi dating? Kau tak suruh berkenal-kenalan. La haula wala quwwata illa billah. Nampak? Hiaskan, dia akan hiaskan dengan kata-kata zukhrufal qawli ghurura. Dia akan hiaskan. Syaitan akan hiaskan kata-kata dia. Syaitan tak akan kata, marilah buat syirik kepada Allah. Mana ada. Syaitan dahulu, kalau kita tengok masa kita kecil-kecil, orang jahat, kalau witch, mesti rambut dia gerbang, hidung dia tajam. Betul tak? Menakutkan muka dia. Tak? Witch zaman sekarang pakai serban, betul tak? Tok Bomo zaman dulu muka dia menakutkan, pakai ikat hitam, sini penuh ni, ada tali-tali, ada apa kucing, apa harimau punya ni, ada taring buaya, apa semua, kan, betul tak? Datang takut nak tengok Tok Bomo ni. Tok Bomo sekarang pakai kopiah, pakai serban. Zukhrufal qawli ghurura, dihiaskan baginya. Syaitan hiaskan. Dia jangan tertipu, tuan-tuan rahimakumullah. Al-Quran dan Sunnah tu yang benar. Yang ketiga, jadi Rasulullah SAW misalnya ketika mengajak pada tauhid, oleh kaumnya beliau dijuluki sebagai tukang sihir lagi pendusta. Pada sebelumnya mereka memberi julukan beliau As-Sadiq Al-Amin. Betul tak? Nabi, bila Nabi panggil orang naik atas bukit Safa tu, dia kata, wahai bani fulan dan fulan. Ya, dia kata, apakah pendapat kamu, kata Nabi, kalau di belakang bukit sana aku nak bagi tahu kamu bahawa ada musuh sedang nak menyerang kamu. Maka berkatalah kaum dia, wahai Muhammad, kami percaya engkau daripada kecil sampai besar tak pernah menipu. Dia kan percaya kalau kamu kata belakang bukit ada musuh nak serang. Kalau macam tu, ketahuilah sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Janganlah kamu sembah melainkan Allah. Terus dandan, terus tukar. Macam dia jumpa ustaz jugalah. Jumpa ustaz ceramah. Ustaz ceramah bagus ustaz.
bila ustaz-ustaz alhamdulillah bil alamin semua, kita ni tak dibenarkan menyembah kubur. Ustaz tu dandan juga dia tukar. Ustaz ni tak betul. Tu dandan. Tadi sebelum ni bagus, baik apa semua. Bila ajak tu kepada tauhid terus. Ini biasa. Ini biasa. Jadi yang ketiga, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ketika ditanya tentang golongan selamat, beliau menjawab, mereka adalah orang-orang salaf. Salaf ni siapa? Itu orang golongan yang awal tu, para sahabat, para tabi'in, dan orang yang mengikuti jalan para salafus salih. Kita memang tak boleh jadi salaf dah, sebab kita dah terlepas zaman tersebut. Kita dah terlepas zaman tersebut. Tapi kita boleh tak ikut jejak langkah dia apa? Boleh. Sebab tu kita digalakkan, bacalah kitab-kitab mereka. Nanti kita akan tengok siapakah Taifah Mansurah ni. Nanti disebut nama-nama tokoh-tokoh yang kita kena ikut. Kita baca kitab diorang, kita buat pengajian, kita buat daurah, kita buat kursus, kita buat apa saja untuk kita baca kitab akidah diorang. Itu orang yang mengikuti jalan para salafus salih, iaitu Rasulullah, para sahabat, dan setiap orang yang mengikuti jalan petunjuk mereka. Itulah sebahagian dari manhaj dan ciri-ciri golongan yang selamat. Pada fasal-fasal berikut akan dibahas masalah akidah golongan yang selamat. Okey, iaitu golongan yang mendapat pertolongan. Okey, start daripada ni kita akan tengok nanti apakah pula akidah diorang ahli sunnati wal jamaah, itu golongan yang selamat tadi. Jadi kesimpulan daripada kuliah hari ini, kita kata dalam bab kitab ni, iaitu pertama, golongan yang selamat ialah golongan yang sedikit. Kenapa dia sedikit? Sebab yang mengikuti kebenaran tu sedikit. Kenapa ikut kebenaran sedikit? Sebab yang pergi mengaji kebenaran tu sedikit. Satu. Yang kedua, kita kata orang yang ikut kebenaran, kenapa antara sebab juga dia jadi sedikit adalah kerana mereka itu dimusuhi, difitnah, dan diberi berbagai-bagai gelaran kerana menjalankan kebenaran, menegakkan yang hak, ikuti sunnah Nabi SAW. Lalu mereka akan dimusuhi dan ditolak dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya buka untuk soalan kalau ada persoalan dalam bab ni. Semua faham Melaka kot. Ini direct kan, tak ada apa. Faham. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira walhamdulillahirabbil alamin.